Dalam video kali ini, cikgu akan terangkan tentang aplikasi elektromagnet. Alat pertama ialah loceng elektrik. Dalam loceng elektrik terdapat bateri yang membekalkan arus terus. Terdapat teras besi lembut atau dipanggil soft iron core yang dililit dengan solenoid pada arah yang bertentangan. Terdapat anchor besi lembut atau soft iron armature yang di-attach bersama dengan pemukul. Terdapat skru pelaras yang pada awalnya bersentuhan dengan anchor besi lembut, dan terdapat spring yang akan mengembalikan kedudukan asal anchor besi lembut. Apabila switch ditekan, litar dilengkapkan, arus mengalir dalam solenoid. So, arus akan mengalir dalam solenoid. Pada solenoid di bawah, arus mengalir dalam arah ini. Dan pada solenoid atas, arus mengalir ke arah atas. Arus mengalir dalam solenoid dan teras besi lembut dimagnetkan atau magnetize. Anchor besi lembut akan ditarik oleh teras besi lembut yang menjadi elektromagnet. Pemukul ditarik bersama, kemudian mengetuk loceng dan menghasilkan bunyi. Sentuhan skru pelaras dengan anchor besi lembut di sini akan terbuka dan litar terputus. Apabila litar terputus, teras besi dinyah magnet atau demagnetize. Kepingan spring akan menarik anchor besi kembali dan litar dilengkapkan semula. Proses ini berulang dan menghasilkan bunyi loceng tanpa henti. Kutub elektromagnet ini boleh ditentukan dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Pada bahagian solenoid yang di bawah, arusnya mengalir ke arah bawah. Genggamkan tangan kanan dalam arah ini. Di mana kita akan dapat maklumat hujung solenoid bawah ini adalah kutub utara, manakala hujung solenoid di sebelah ini pula menjadi kutub selatan. Untuk solenoid di bahagian atas, arah arusnya mengalir ke arah atas. Genggamkan tangan kanan dalam arah ini. Kita akan dapat maklumat hujung solenoid ini menjadi kutub utara dan di sebelah ini menjadi kutub selatan. The electric bell. Please click on the switch to complete the circuit. When the button is depressed, current flows through the coil. The electromagnet, soft iron and coil of wire attracts the soft iron armature. The hammer hits the gong. The circuit is broken at S and the current stops flowing. The iron core in the electromagnet loses its magnetism and it no longer attracts the armature. The metal strip returns to its initial position and makes contact with the screw. Current flows in the circuit and the process is then repeated.
Alat kedua yang menggunakan konsep elektromagnet ialah geganti magnetik atau dipanggil magnetic relay. Geganti magnetik bertindak sebagai satu suis yang menggunakan arus yang kecil untuk menghidupkan atau mematikan satu litar lain yang menggunakan arus yang lebih besar yang disambung di litar luar. Dalam struktur geganti magnetik terdapat teras besi lembut atau soft iron core yang dililit dengan solenoid, dibekalkan dengan arus terus. Terdapat anchor besi lembut atau soft iron armature yang akan ditarik ke arah elektromagnet. Terdapat sesentuh yang bersambung dengan anchor besi lembut. Apabila suis satu ditekan, arus mengalir di dalam litar dan melalui gegelung solenoid dalam litar input. Arus akan mengalir pada arah atas dan teras besi lembut akan dimagnetkan atau magnetize, dan anchor besi lembut soft iron armature akan ditarik ke arah elektromagnet. Menyebabkan sesentuh. Sesentuh ini akan bersentuhan. Kerana apabila anchor besi lembut ditarik ke arah elektromagnet, bahagian anchor besi lembut ini akan bergerak ke atas dan menekan sesentuh, menyebabkan sesentuh bersentuhan. Litar luar akan lengkap dan alatan elektrik akan dihidupkan dengan menggunakan arus yang lebih besar. Kutub-kutub elektromagnet yang dihasilkan dalam suis geganti ini boleh ditentukan dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Genggamkan tangan kanan pada arah ini. Di mana 4 jari dibengkokkan mengikut arah arus yang mengalir dalam solenoid, dan ibu jari akan memberi maklumat arah kutub utara elektromagnet di sini, dan hujung solenoid yang kedua menjadi kutub selatan. A relay is a switch that is operated by an electromagnet. There are two separate circuits. The first circuit is for the electromagnet and the second circuit is for the electric motor. A small current in the electromagnet circuit is used to switch on a large amount of current in the motor circuit. Click on the switch to observe. When S is switched on, current flows in the coil and the coil becomes magnetized, attracting the soft iron armature. The movement of the iron armature closes the contacts and the electric motor is switched on. A relay is used to switch on a large amount of current through the use of a smaller current. Examples of these are automatic doors and computers. Alat yang ketiga mengaplikasikan konsep elektromagnet ialah cuping telinga telefon. Cuping telinga telefon atau earpiece ini adalah bahagian telefon yang mengeluarkan gelombang bunyi di sini. Dalam struktur cuping telinga telefon atau earpiece ini terdapat medan magnet kekal
iaitu kesan magnet kekal ini akan sentiasa menarik diafram besi lembut yang dipasang di hadapan teras besi lembut itu. Apabila seseorang bercakap melalui mikrofon telefon, tenaga bunyi ditukarkan kepada arus elektrik yang berubah-ubah. Gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh peti suara mempunyai loudness atau kenyaringan yang berbeza-beza. Ini menghasilkan nilai amplitud yang berbeza-beza. Isyarat audio ini akan ditukarkan kepada isyarat elektrik dalam bentuk arus yang berubah-ubah, varying current, atau disebut sebagai arus ulang-alik, alternating current, yang mana mempunyai frekuensi dan amplitud yang sama. Apabila arus berubah-ubah itu mengalir dalam solenoid, arus ini akan menghasilkan elektromagnet yang berubah-ubah kekuatannya, iaitu teras besi lembut ini akan dimagnetize dengan kekuatan yang sentiasa berubah-ubah mengikut nilai arus ulang-alik yang mengalir melaluinya. Diafragma akan bergetar akibat tarikan yang berubah-ubah oleh medan magnet dengan mengikut frekuensi bunyi tertentu. Getaran diafragma menyebabkan zara-zara udara di hadapan dimampatkan dan diregangkan, menyebabkan terhasillah gelombang bunyi. Jadi kita ingat kembali dalam bab yang pertama, subtopik gelombang bunyi, kita tahu bahawa gelombang bunyi dihasilkan daripada siri mampatan, di sini mampatan atau compression, dan di sini bahagian regangan atau refraction. Kita boleh menentukan kutub elektromagnet yang terhasil dalam cuping telinga dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Terlebih dahulu kita perlu mengenal pasti arah arus yang mengalir. So solenoid yang pertama arus mengalir pada arah ini, dan pada solenoid yang kedua arus mengalir ke arah atas. Pada bahagian yang pertama di bahagian atas, genggamkan tangan kanan di mana 4 jari menunjukkan arah arus yang mengalir. Arah arus, dan ibu jari akan memberi maklumat kutub utara yang dihasilkan di sini. Solenoid yang kedua, kita genggamkan tangan kanan dalam kedudukan begini. Ibu jari akan memberi maklumat kutub utara solenoid di sini. Maka kutub solenoid di sini merupakan kutub selatan. Alat-alat lain yang menggunakan konsep elektromagnet ialah seperti alat pemutus lita dan kerin elektromagnet.